Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, segala nikmat, dan nikmat yang paling terbesar nikmat iman dan juga nikmat Islam. Jadi Allah Ta'ala masih bagi lagi peluang kepada kita untuk hidup sampai akhir tahun ni. Esok ni tukar nombor lah, tukar nombor. Hak masuk 7 masuk 7. Hak masuk 6 masuk 6. Tak tahulah sini lagu mananya. Cumanya masa lagu tu lah masanya. Allah Ta'ala pilih kita ada panjang umur lagi. Pak Omer kan Pak Omer dah? Ada dah? Alhamdulillah sihat balik. Dia lah ketua ni kak. Kita lah tua sikit pun. Mikir kau pas sore-sore sakit sayang-sayang pun. Ada sakit-sakit ke apa kan? Tak ada lah nak fikir benda-benda lebih-lebihnya. Jadi semoga Allah Ta'ala beri sihat kepada kita. Allah Ta'ala panjang umur kita dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana sebagai seorang ulama tu apabila dia disebut dalam satu majlis, dia standard lah orang Arab, dia doa Allah yutil umrahu, semoga Allah Ta'ala panjang umur Syekh. Dia kata fi khair, tambah sikit dalam kebaikan. Dalam hadis pun disebut khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia ni orang yang panjang umur dan juga baik amalan dia. Moga baik panjang umur ni ramai juga orang panjang umur. Pas ke hujung usia tu duduk dengan benda-benda hak tak sepatutnya lah. Jadi semoga Allah Ta'ala selamat kita lah dari benda-benda lagu tu. Kita esok ni 1 hari bulan ni mana tukar-tukar. Buat tukar juga ampanya. Kita berbicara belakang lah tukar nombor apa ya. Cuma kita pun tukar lah. Semoga Allah Ta'ala itu kita lah. Cumanya satu perkara hak kadang-kadang kita tidak perasan lah. Dalam kita masuk tahun baru ni, selain daripada kita masuk tahun baru, kita hari ni 17 Jamadil Akhir ataupun Jumada Ats-Tsaniyah dalam bahasa Arab kita panggil. Jamadil Akhir dah kita ni. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab. Rajab, Syaban, Ramadan. Masuk berapa bulan lagi saja. Perancangan kita dalam hidup untuk dunia ni kita rancang dah jugalah, kena rancang khususnya orang muda. Orang yang berumur ni dia stabil dah. Cuma biar ada juga perancangan kita dari sudut ibadat kita. Hak terdekatnya kita ada Ramadan lah. Ramadan ni bulan Quran. Jadi bulan Quran ni sebenarnya para ulama apabila nak masuk Ramadan ni sebenarnya seperti mana kita sudah maklum, sebagai ulamanya ni bulan nak dekat dengan Ramadan ni dia doa supaya dia sapa ke Ramadan. Ni bulan selepas tu dia doa supaya diterima amalan Ramadan. Itu yang pertamanya. Dan sebahagian ulama juga bermula bulan Syaban ni dia panah anjing dah. Syaban ni start panah anjing. Quran khususnya lah untuk bulan puasa ni. Jadi kepada kita sendiri pun kita boleh start panah anjing lah. Seperti mana kita sebab kadang-kadang kita tiba-tiba Ramadan puasa dah. Tak ada panah anjing. Jadi seperti mana kita tahu bulan Ramadan ni adalah bulan Quran. Rejab ni kita cuba start dah. Kalaulah kita berasa kita tahap mana, kita katalah tidak fasih lagi baca, mengenal huruf dak lagi. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Masalah kita ni logak nak putus asa. Kita start dulu. Tuhan lah tahu usaha kita nya. Saya tahu mana.
Kalau lah rasa tak ngena lagi huruf, pergi start. Untuk apa? Untuk target Ramadan nanti. Tahun lepas berapa kita baca? Oh iyalah, tak kisahlah ada orang 10 juzuk mungkin. Sebab dia tak baca lagi kan, mungkin orang dia 10 juzuk. Sebahagiannya mungkin memang sama kota dah ke. Target biar tambah kita. Bermula mana sini start. Direjak ni kena panah dah. Panah. Kalau dah tak ada sebulan sekali kota pun, sebelum daripada bulan Ramadan khususnya, kita target sekali kota lagi. 2 bulan ni target sekali kota contohnya. Jadi bulan Ramadan tu dah kita target 2 kali ke 3 kali pula. Tapi apabila kita start panah awal ni, insya-Allah mudahlah di bulan puasa nantilah. Hak mana berasa tak lancar pergi jumpa tok guru dulu untuk rejak dengan Syaban ni, untuk belajar ngaji dan sebagainya. Dari bulan puasa boleh sedang molek dah. Dia ada perumpamaan yang disebutkan oleh ustaz-ustaz kita nya, bulan kan tak ingat dah, bulan rejak ni bulan nanek. Kan? Bulan Syaban ni bulan kita berbaca. Kita panggil semai ke apa? Bulan Syaban. Bulan Ramadan tu kita nak kutip hasil dah. Bukan bulan puasa tu baru nak start nanek. Tak ada. Jadi boleh start dah. Selain daripada kita ni awal tahun baru, kita kena ingat kita ada satu benda besar yang kita akan hadapi dalam bulan 3 deh. Lebih kurangnya 12 hari bulan puasa. 12 hari bulan 3. Lebih kurang tu. So susun-susunlah jadual kita seperti mana kita rancang untuk dunia kita, akhirat pun kena rancang. Akhirat kena rancang. Masalah kita tidak rancang akhirat kita ni. So kalau gambar nak sebut lagi untuk rancang akhirat ni. Jadi kita rancang khususnya hak melibatkan Quran dan juga pos skala lah. Naik omong ke apa, rancang untuk ibadat kita tambah lah. Infaknya kau gapo kau. Sebab kita tahu kemungkinan dengan kita buat baik ni Allah Taala ganti dengan benda yang lebih besar baik. Mau kita kena percayalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis ya beraya, kemudian kita ada soal lagi apa? Raya haji. Kita ada raya haji. Raya haji kemungkinan bulan 6 kali. Tak? 7. Lebih kurang tu lah. Gapo ada hoptinya? Ada gerbang. Confirm dah gerbang ni naik. Tak berhenti naik dia pun. Tahun lepas berapa 700 deh. 700. Hamba berapa terlepas tak ingat. 700 lebih kot rasanya. Jadi gapo kita boleh buat juga, rancang juga. Buat tabung untuk kita gerbang kita. Kemungkinan ada daripada kita ni sekali agak makan hak gerbang orang. Contohlah kan. Kita makan hak orang bui ke apa. Tahun ni kita nak biar kita target juga untuk biar kita boleh gerbang juga. Segi biar boleh. Kalau tak khabar tak cukup duit contohnya. Dan apabila learning ni kita start buat tabung, ambo cerita secara jujurnya supaya kita belajar lah. Sebab kita tak tahu siapa sebelum daripada sebelum gerbang tu ada orang nak beri duit kita ke, ada anak-anak Allah sikit ke. Kalau tak cukup alhamdulillah. Tapi kalau tak cukup juga, kita harapnya Allah Taala balas lah. Balas kita punya ni usaha kita. Usaha kita. Jadi sebagaimana kita usaha untuk dunia, gitu juga kita usaha untuk akhirat kita dari semua sudut lah. Jadi boleh start. Kalau lah Jamadah awal, Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. 6 bulan ada. Naik 800 banyak juga lah. Tapi target pada orang agak biasa keluarga so. Macam dia pun bergilir dengan orang rumah lah. Kita gilir tahun ni kita tahun lepas dia. Tak ada duit kita nya, tapi kat ayatnya kita harapnya di akhirat nanti lah Allah Taala balas. Benda-benda hak habis duit dari sudut dunia ni tak nampak di dunia ni. Kita harap Allah Taala balas. Allah Taala balas dengan rezeki hak lain kalau lagu mana kok. Cuma usaha kita tu. Usaha kita biar ada. Sebab ni orang lebih awal tahun kau gapo azam awal tahun nak gotu lah, nak kuruh lah dan sebagainya. Tak ada lah kita nyabak lah. Orang muda boleh lah nak turun berat ke gapo nak nikah ke. Kita orang-orang baik ni kita rancang dia sudut ibadat kita. Benarnya rancang untuk ibadat ni semua lah kenanya. Cuma paling kurang ada benda hak kita boleh peringat dan sebagainya lah. Semoga Allah Taala
beri taufik kepada kita untuk buat kebaikan dan beramal, insya-Allah. Boleh. Jadi hari ni kita pun baru buka sekolah kan. Jadi kita buat ulang kaji sikitlah, 2 minggu tak ada ni. Pertama sekali kita dah di muka surat yang ke muka surat yang ke 6 dah. Muka surat yang ke-6 peperangan Hunain dan juga Taif. Kita cerita pada kali terakhir baru ni, iaitu mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam membahagikan dia punya ghanimah. Ghanimah harta perai dia, yang mana menyebabkan satu khutbah yang masyhur keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada orang Ansar. Cuma baru ni kita tak tengok dia punya teks ni, kita tengok teks dia lebih kurang lah, baru ni kadang-kadang macam-macam capunya, supaya kita boleh faham. Baru dah banyak kali mengenai Ansar. Sebab kadang-kadang takut pernah juga kita masuk dalam kelas ustaz kita ni, dia cerita mengenai hadis. Cerita mengenai hadis. Bila dia cerita tu sedap lah tengok dia ceritanya. Sedap dia ceritanya. Lepas tu dia kata, ana tahu ana seorang je suka ni. Kita tak faham pun. Dia tengah cerita orang ni guru dengan orang ni, perjalanan rehlah orang ni. Dia tengah ngoyak sedap. Hamba takut baru ni pun begitu, hamba seorang. Cuma kita ulang sikit lagi, sekali lagi dari sudut teks penuhnya, cerita penuhnya, supaya kita boleh faham. Hamba ulang sama-sama cerita ni ialah mengenai Ansar. Nabi SAW ada satu emosi yang besar kepada Ansar. Wallahu alam, kemungkinan kita orang yang biasa duduk Madinah, jadi kita ada emosi Ansar sikit lah. Tidaklah, tak boleh jauh lagi kita nak jadi Ansarnya. Cumanya ada emosi Ansar sikit tu. Sebab Nabi SAW banyak kali puji Ansar. Dalam sahabat Nabi ni dia ada peringkat dia. Pertama sekali kita ada Al-Ashrah Mubasyarah bil Jannah, 10 yang sahabat Nabi yang dijamin syurga. Ni 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga. Kemudian ada pula lepas daripada tu sahabat yang menyertai peperangan Badar. Kemudian ada pula selepas daripada tu sahabat yang menyertai Hudaibiyah, Bai'atul Ridwan. Ni tahap-tahap ni. Para sahabat sendiri tahu ada tahap-tahap dia. Kemudian Muhajirin, barulah Ansar. Tapi ni antara orang-orang yang ada derajat dia dari sudut Islam. Muhajirin baru Ansar. Sebab itulah dalam Quran banyak sebut Muhajirin dulu baru Ansar. Ansar ni besar juga jasa dia. Tapi hal lebih besar daripada tu, lebih utama daripada tu ialah Muhajirin. Sebab Muhajirin ni dia sanggup hijrah dengan Nabi ni, tinggal harta dan sebagainya. Jadi dua-dua golongan ni adalah golongan yang kita kena faham dari sudut sahabat Nabi yang mempunyai emosi yang berbeza ni. Emosi yang berbeza, background yang berbeza. Kita ada sahabat Nabi seorang lagi hok memang mari daripada luar. Kita pernah cerita sebelum ni, Abu Hurairah tahun ke-7 baru dia mari. Ada sahabat-sahabat yang mari daripada luar duduk di Madinah. Sahabat-sahabat dia lain juga. Boleh. Sehingga kita cerita pada baru ni Nabi SAW kumpul Ansar saja. Apabila Ansar bunyi, Nabi SAW bagi. Kemudian Sa'ad bin Ubadah ni, Sa'ad ni ada 3 dah paling kurang kita kena tahu. Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Abi Waqqas. 3 Sa'ad ni paling kurang kita ingat. Sa'ad bin Abi Waqqas ni salah seorang daripada yang dijamin syurga, dan dia orang Mekah. Dia bukan orang Madinah. Tapi 2 Sa'ad lagi ni orang Madinah. Sa'ad bin Mu'az dengan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'az ni mati ketika mana? Khandaq, lepas daripada Khandaq. Jadi dia ni lah yang mati ketika mana mati tu. Nabi SAW kata, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad. Arasy Allah Ta'ala gegar, tak sabar nak terima roh Sa'ad bin Mu'az. Jadi dia mati dah. Jadi selepas daripada kematian dia tidak ada cerita Sa'ad lain dah. Kalau orang Madinah, Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'az ketua Khazraj, Aus. Sa'ad bin Ubadah ketua Khazraj. Jadi cerita selepas daripada kematian Sa'ad bin Mu'az ni, Sa'ad bin Ubadah banyak. Antara hak masyhur nanti akan jumpa hujung-hujung kewafatan Nabi ni, Sa'ad bin Ubadah ni kumpul orang untuk latih khalifah. Yang mana orang Mekah tak tahu, orang Madinah. Mungkin standard lah. Apabila matinya kita kata Perdana Menteri ke gapo, raja ke gapo, maka kena gantilah siapa. Jadi Sa'ad bin Ubadah
antara orang yang terawal masa Nabi SAW tengah jenazah dia tengah diuruskan tu, dia kumpul orang Madinah untuk latih. Latih khalifah. Sa'ad bin mana? Sa'ad bin Ubadah. Kemudian berlakulah beberapa perkara. Akhirnya mereka bersetuju untuk latih Abu Bakar lah. Abu Bakar mari lepas daripada tu. Lewat sikit Abu Bakar mari. Cuma Sa'ad nak cerita Sa'ad tadi. Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah Khazraj. Sa'ad bin Mu'az Aus. Sa'ad bin Abi Waqqas yang itu kan dia orang Mekah. Dia orang Mekah, dia bukan orang Madinah. Jadi sehinggalah berlaku yang kita sebut baru ni mungkin emosi sikit ya. Jadi kita cerita secara lebih jelas lah hak berlaku baru ni. Pertama sekali Nabi SAW kumpul para sahabat. Sebab mungkin baru ni tak sapa lah. Tak sapa kau gapo, minta maaf lah. Cubanya kita tengoknya apabila Nabi SAW bagi kepada orang Mekah. Nabi bagi kau ni, Nabi bagi kau orang ni, Nabi bagi kau orang ni 100. Orang Badui mari Nabi SAW bagi juga. Dia orang Badui tu dia mari dia minta ke apa? Aku nak selembah kambing. Nabi bui. Nabi bui. Jadi dialah yang sebutnya sungguhnya Nabi ni memberi dan dia tidak takut kepada kefakiran. Tu sampai tahap tu menyebabkan Nabi SAW buat orang akan jatuh hati kepada Islam, jatuh cinta kepada Islam. Jadi Muhammad ni bukan nak jadi raja. Sebab antara tanggapan orang bukan Islamnya, dia ingat kau Nabi SAW ni nak jadi raja, nak cari harta. Sebab apa? Sebab memang raja-raja pada waktu tersebut pun hak mana jadi raja ni dia kaya. Nabi rumah dia hak besar ni lah, 3 kali 5 kan, 3 meter kali 5 meter rumah Nabi. Kalau kita kata raja lah, raja orang Islam time itulah. Empayar Nabi SAW pun tak besar. Nabi boleh lah Nabi SAW nak biar ada istana. Pada waktu tersebut sohonya Rom, Parsi, sohora tu untuk empire sebelum daripada kedatangan Nabi SAW lagi. Jadi Nabi tak pilih tu. Apabila Nabi SAW bagi, Nabi bagi kita kata 24,000 ekor kambing ni 100 so. Ini 100. Nabi tak bagi kepada orang Ansar. Jadi apabila gitu, maka bunyilah orang Ansar. Nabi SAW pun kumpul orang Ansar saja. Apabila kumpul orang Ansar tu, Nabi SAW kumpul sebab apa? Sebab ada orang kecek. Antara hak disebutkan, ada orang kata Nabi SAW ni ketika mana susah panggil kita. Bahkan ketika mana bagi itu darah orang-orang ni masih mengalir lagi. Di sebenarnya tu ayat kiasah lah, maksudnya darah hak mengalir musuh-musuh kita tu daripada set kita lah, set Ansar ni. Tapi apa bagi kepada orang-orang hak baru masuk Islam ni. So bunyi. Akhirnya Nabi SAW pun kumpul para sahabat Ansar saja. Ansar saja kita mana cerita dah ni dia kena ringkas. Cuma nak suruh biar nampak kemungkinan ada hak tinggal. Maklumat penting. Jadi Sa'ad bin Ubadah lah sapa kepada Nabi SAW. Kemudian Sa'ad pun panggil satu lembah daripada orang Ansar saja. Kemudian Nabi SAW pun kata, ya ma'syarul ansar ma qalatun balaghatni ankum wajidatun wajadtumuha fi anfusikum. Faham cerita sebelum ni lah. Nabi SAW pun sebut gapo gak hak sapa kepada aku ni. Kata-kata tak comel lah kita kata. Alam atikum dhullalam fa'adakumullah. Nabi SAW sebut bukan kamu dulu ni golongan yang sesat, kemudian Allah Ta'ala bagi hidayah disebabkan aku. Wa mutafarriqin fa'allafakumullahu bi. Pecah Aus dengan Khazraj duk balah ke apa, aku mari aku satukan. Wa alatan fa'aghnakumullah. Dan kamu ni asalnya ekonomi tak kuat, tapi lepas daripada Nabi SAW mari, salah satu benda yang Nabi buatnya ialah Nabi comel ekonomi Madinah. Sebab apa? Sebab Yahudi hak menguasainya. Jadi lepas tu mereka pun mengaku. Tapi segitulah hamba nak sampai poinnya Nabi SAW gentleman. Nabi bukan kata apa muka cek ke apa gini. Kita kalau nak marah dulu. Nabi memang Nabi ngepek lah, kita bahasa mudah kita marah lain kan. Ngepek ni maksudnya Nabi ngepek sikit lah.
Nabi SAW kata, kalaulah mu nak jawab boleh jawab. Nabi bicara angin pula untuk jawab. Kalau mu nak jawab gini. Kalau mu nak jawab, tapi mereka tahu dah lah, mereka tak jawab. Nabi SAW kata, kalaulah mu nak jawab boleh jawab. Sungguhnya mu dulu Muhammad didusta, kat kami lah hak terima. Kat mu kita panggil dihina, kami lah hak tolong kamu. Mu dihambat, kami lah hak lindungi kamu. Mu juga mari sebatai kara, kami lah hak tolong mu juga. Jadi maka Nabi SAW pun sebut hak benda besar, hak hamba nak sebutnya ialah Nabi SAW kata, awajidtum fi anfusikum ya ma'syarul ansar fi lu'aati minad dunya. Adakah mu jadi kecek dalam dirimu ni disebabkan lu'aati minad dunya, dari sudut sikit sahaja benda hak dunia, hak aku bui tu. Dan masuknya 100 ekor unta ni di sisi kita sebagai orang Islam ni banyak dah kitanya, orang-orang biasa kita rasa banyak, tapi Nabi SAW kata tu hanya adalah secebis sahaja daripada dunia. Ta'allaftu biha qauman liyuslimu. Nabi SAW kata aku bui ni tak ada satu maksud lebih besar melainkan untuk mereka ni masuk Islam. Wa wakaltukum ila islamikum, dan aku serah keislaman kamu ni kepada kamu. Maksudnya Nabi SAW percaya dah, semu ni kalau tak bui pun mu akan tetap dalam Islam, mu tak balik dah. Percayanya Nabi SAW kepada orang Ansar ni. Seperti mana sebut dalam hadis nanti, Nabi SAW akan ya orang sepuluh Ansar ni semakin hilang. Jadi kita hak belajar ni lah, kita nak cuba masuk dalam diri kita ni jiwa hak ada pada orang Ansar. Boleh. Kemudian Nabi SAW pun berdoa kepada orang Ansar tu. Secara ringkasnya cerita hak berlaku kepada Nabi SAW dengan juga para sahabat ketika mana lepas daripada Hunain dan juga Taif, Nabi SAW bagi dia punya harta. Kemudian habislah tahun ke-8, kalau ikut tu ada lagi berlaku kenaikan harga barang. Para sahabat bertanya kepada baginda. Cuma ni ada isu, ada perbincangan dari sudut pekoh sikit lah, lagu mana dan sebagainya. Cuma sebab kalau lah tak kena cara ni, orang salah faham dari sudut politik dan sebagainya. Dia ada beberapa perkara kita kena itulah. Cuma hamba tak rasa sesuai untuk kita nak sebut sini lah. Mau kita khusus kepada benda-benda yang melibatkan cerita-cerita. Masuk tahun ke-9. Muka surat 7 tu, tahun ke-9 tu barulah kita akan berlaku satu peristiwa yang besar juga, iaitu Ghazwah Tabuk. Ekspedisi Nabi SAW untuk nak lawan dengan Rom, yang kita sebut dulu ni, Rom ni ialah Rom Timur, start daripada Syam tu. Kena ingat apabila kita cerita dalam sirah Nabi SAW ataupun bahkan dalam Quran sendiri, Alif Lam Mim ghulibatir Rum, ada surah Rum dalam Quran ni. Rum situ tu apa maksud dia? Apa masuk Rum situ? Rum situ ialah masuk Rum Timur. Jadi kalau kita panggil apa ni, Rom pada waktu tersebut tu besar. Rom hok memang barat betul besar tu, di mana, di Itali ke apa dia. Ni ada satu lagi Rom Timur. Rom Timur ni pusat dia di Byzantine tu lah. Byzantine ataupun Byzantine tu silap tu masuk Baitul Maqdis lah. Jadi hok ni siasat Rom pegang. Jadi apabila dalam Quran sebut ghulibatir Rum tu bukan maksud Rom tu. Bukan kata Itali tu dah. Ni Syam ni ke atas ni. Syam ke atas ni. Maka kita kena fahamnya ialah Nabi SAW ada beberapa usaha dah pada zaman Nabi ni untuk nak pergi lawan dengan Rom. Hak kita cerita dengar sebelum daripada ni ialah Mu'tah. Mu'tah tu pun kita tak mampu dan kita tarik diri. Kita bundur. Khalid bin Al-Walid pada waktu tersebut bundur. Satu lagi ekspedisi yang Nabi buat ialah Tabuk. Tabuk ni. Nabi SAW doa ketika mana Khandaq kan, Nabi SAW kata akan dibuka Rom, akan dibuka Yaman, akan dibuka Parsi. Ni ekspedisi yang diteruskan oleh para sahabat nanti. Nabi pada zaman Nabi tak ada. Nabi tak ada Rom ni. Rom ni kita akan ada bila di zaman Umar nanti. Jadi ini salah satu ekspedisi untuk ke arah tersebut. Sebelum daripada Nabi SAW meninggal pun Nabi hantar cucu akak dia, iaitu Usamah bin Zaid, untuk nak pergi. Tapi Usamah dia on the way nak pergi tu, dia tahu Nabi sakit, dia berhenti dan dia tak ada pergi. Bila zaman Abu Bakar suruh Usamah teruskan. Boleh. Jadi nak ayatnya untuk menakluk Rom
Nabi SAW masih lagi ada ekspedisi yang Nabi SAW buat supaya menakluki Rom. Tapi pada zaman Nabi tak ada. Nabi hanya mampu siapa tanah Arab ke bawah ya. Siapa ke Yaman ke apa Nabi dah belakang ni. Cuma ke arah Syam tu tak ada. Maka Tabuk ni salah satu. Menariknya Tabuk ni kita menang kalah. Daripada cerita kita sebelum kita nak cerita menang kalah ni, kita akan beringat lah. Tak semestinya menang kalah dalam cerita perang kita ni. Perang Ghazwah Tabuk tadi, Ghazwah Mu'tah ataupun perang Mu'tah kita kata apa? Kita undur diri. Tabuk lagu mana? Kerana apa yang berlaku di Tabuk? Tabuk ni Nabi SAW siapa? Ni cerita ngelah dia lah. Siapa? Tak ada tentera. Maksudnya Rom tak atau ke. Janji rancangnya untuk di perang itu, tapi akhirnya tak ada berlaku peperangan gapo-gapo. Jadi kalah ke menang. Tak nak oyak. Tapi dia panggil peperangan jugalah. Itu kita kena faham dari sudut peperangan zaman Nabi, bukan kata menang kalah. Kita ingat aku menang kalah dah. Ada menang kalah memang ada, dan juga ada juga hak berlaku kita tarik diri pun ada. Ni pun juga ada berlaku gigi tak ada pun tentera tak ada pun. Akhirnya kita pun duduk beberapa hari lah, dekat sebulan juga kata silapnya, ataupun beberapa belah hari. Kemudian kita pun kelik, Nabi SAW pun kelik ke Madinah lah. Tapi daripada Ghazwah Tabuk ni, satu benda besar Nabi Allah Ta'ala buat untuk nak uji para sahabat. Uji para sahabat. Kalau kita pernah dengar cerita mengenai ada sahabat yang diboikot. Ada sahabat yang diboikot. Nama dia Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik. Jadi dalam peperangan apa? Dalam peperangan Tabuk ni lah. Tabuk ni, kalau Mu'tah baru ni 1000 tak kita ayat dia. 1000 kilo dia. Mu'tah baru ni 1000 kilo juga lah. Tabuk ni 700 kilo. Jadi jauh. Dia punya peperangan tu peperangan yang jauh. Dan Nabi SAW pun kumpul ramai. Semua umat Islam pada waktu tersebut wajib pergi. Dalam Mu'tah, dalam sebelum daripada ni, sebahagiannya pergi, sebahagian tak pergi. Tapi Tabuk semua pergi, wajib pergi. Ada beberapa orang sahabat khusus dalam cerita masyhurnya Ka'ab bin Malik. Dia nya bukan tak segi. Sebab dia ada sangat hartanya. Unta ada, kelengkapan ada. Cuma waktu tersebut kebetulannya waktu kita panggil apa ni? Menuai lah. Waktu buah baru nak start masuk. Dia duk tunggu. Akhirnya dia terlepas. Terlepas itulah akhirnya dia tak pergi perang Tabuk. Jadi Allah Ta'ala hukum dia melalui Nabi SAW dengan hukumnya boikot dia. Tak boleh kecek. Selama-lama mana? Lama mana Nabi SAW? Lama mana teka? 50 hari. Kalau dalam orang moden ni, dia ada orang extrovert, ada orang introvert. Ni psikologi lah. Ada orang introvert masuk PKP baru ni kan. Ada orang hot extrovert, apabila PKP kat teh dia. Orang extrovert ni maksudnya orang hot memang kena kecek dengan orang. Maksud kalau tak jumpa orang kat, Allah nengung. Tak ada buat apa. Masuk PKP baru ni lagu tu. Orang hot introvert pula, kau suka dia jenis memang tak suka jumpa orang. Tapi secara umumnya kita ni ada extrovert lah ramanya. Kena jumpa orang lah. Kalau tak jumpa orang mak punah kita. Jadi dia jadi karuk dan sebagainya. Jadi apabila gitu, secara umumnya orang ni kena jumpa dengan orang. PKP baru ni tak boleh nak jumpa orang, duduk dalam rumah kat jumpa tulah. Tu jumpa tulah boleh buah. Ka'ab bin Malik ni 50 hari Nabi SAW kata jangan jumpa dia, jangan kecek dengan dia. 50 hari. Siapa hak kena tu baru ni? Siapa hak kena kuarantin dalam bilik baru ni? Tak kena apa kita? Terik pun berapa? 2 minggu dia. 2 minggu dia duduk dalam bilik lah. Tu pun nengu habis-habis lah tu. Ada handset tu. Ada handset. Tu pun Allah. Apa tak boleh nak tubik gapo dalam bilik saja ni. Allah Ta'ala rakam ke
mengenai Ka'ab bin Malik ni, wa 'ala thalathil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Allah Ta'ala kata siapa tahap mereka ni sepik dada. Bukan tak boleh nak jalan, boleh jalan tapi tak ada orang nak tegur. Sepik dada. Wa daqat 'alaihim anfusuhum. Kalau jalan apa berasa sepik. Wa dhannu alla malja'a min Allah, dan mereka menyangka Allah Ta'ala tak apung dah. Tapi akhirnya Allah Ta'ala turun ayat tadi, wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilaih thumma taba 'alaihim. Kemudian Allah Ta'ala pun ampunkan mereka lepas daripada 50 hari. Daripada sini Allah Ta'ala nak zahirkan siapa hak betul-betul jujur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang munafik ataupun orang Islam betul. Menariknya, orang munafik mari jumpa dengan Nabi. Orang munafik ni apabila dia jumpa Nabi, dia bagi alasan, Nabi terima. Nabi terima. Apabila mari utah hamba beranak ni, tak ada dia patah contohnya. Kena jaga contohlah. Nabi terima. Ka'ab bin Malik ni apabila dia jumpa Nabi, ada sebahagian sahabat kata gini, mu alasan Nabi terima. Dia pun berfikir-fikir untuk buat alasan. Akhirnya dia milih untuk jujur dengan Nabi SAW. Dia kena nak ayatnya jiwa orang yang betul-betul ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, jujur dengan Allah Taala ni, bukan semata-mata kita ni hamba ulama banyak kali lah jujur ni kan. Iaitu kita tengok jiwa para sahabat ni, bukan dia tak buat salah. Orang yang jujur ni kalau dia salah pun dia sanggup terima. Hak ni payah. Kalau benda hak tak melibatkan salah ni, tak apa, kita mudah ya. Jujur belakalah buat kita ya. Pihak melibatkan kesalahan. Mungkin manusia, kita manusia. Para sahabat sendiri pun berlaku pada para sahabat. Jadi orang munafikin buat alasan Nabi terima. Tapi para sahabat hak betul-betul jujur, Nabi SAW hukum dengan boikot selama 50 hari. Tidak dibenarkan untuk kecek dan sebagainya. Akhirnya apabila Allah Ta'ala buat turun tu, Ka'ab bin Malik sebutnya dia tak ada rasa hak lebih dia gembiranya lebih daripada Allah Ta'ala terima taubat dia. Jadi kisah taubat Ka'ab bin Malik ni antara kisah yang masyhur di dalam hadis. Kalau dalam Riyadhus Shalihin tu, Riyadhus Shalihin ada ngajar sini? Tak ada deh. Ada ngajar Riyadhus Shalihin sini? Kita hadis. Dan Riyadhus Shalihin tu kita hadis mengenai fadail amal, macam-macam lah, ada beberapa perkara. Antara salah satunya bab taubatnya, 2-3 muka cerita taubat Ka'ab bin Malik. Taubat dia tu. Dia kalau nak putus asa, boleh hangat nak putus asanya 50 hari ni. Kena kuarantin 50 hari, tak ada orang nak kecek ni. Tapi akhirnya dia mendapat berita yang sangat baik, iaitu Allah Ta'ala terima taubat dia. Ghazwah Tabuk. Jadi Ghazwah Tabuk juga tu jadi cerita ngelah dulu. Okey, gini, Ghazwah Tabuk ni kita cerita dah tadi, iaitu Nabi SAW nak pergi ke satu tempat nama dia Tabuk. Tabuk ni masih ada lagi. Tabuk ni sempadan dengan Saudi dengan Jordan. Kadang-kadang kita dengar cerita kan, turun salji di Arab Saudi. Kalau turun salji di Arab Saudi, sinilah tempat turun dia. Sebab dia sepadan dengan Jordan. Jordan ni memang turun salji. Cuma kita kadang-kadang Arab salji. Logak kita, kiamat dah. Gapo mu sedia untuk kiamat ya. Dia cerita pasal kiamat saja. Gapo kita sedia tu hak pentingnya. Jadi kadang-kadang turun salji, lah ni lah maksudnya. Kalau turun salji di Arab Saudi, biasanya di kawasan Tabuk ni. Kalau betul-betul turun di depan Kaabah, tu kena beringatlah. Tapi kalau lah turun lah ni di Arab Saudi, memang turunnya di kawasan Tabuk lah ni, sempadan dengan Jordan. Jordan memang confirm negara Pak Muslim lah. Cuma di Arab Saudi ni bukan Pak Muslim lah, dia salji tak ada, musim sejuk ada. Seperti mana juga berlaku di Mekah ke gapo, semakin hijau ke gapo. Amal tak nafi hak terkini ni memang hijau banyak jugalah berbanding hak sebelum daripada ni. Tapi sebenarnya hijau hak biasanya berlaku memang berlaku seumur. Kalau musim lepas daripada hujan, musim sejuk, kemudian musim panas, musim sejuk, musim apa? Musim bunga. Pas musim bunga, musim lugu. Arab Saudi akan ada musim tu. So pada
pada fatrah tu ataupun pada tempoh masa tu memang banyak tempat di Saudi akan subuh. Waktu itulah kerajaan Saudi akan buat kita panggil siapa ni, mahrajan, karnival bunga. Antara masyhurnya buat di nama apa tempat tu ada satu tempat. Dia akan buat karnival bunga. Musim tu lah. Macam lah ni pun lah ni tengah musim sejuk. So kalau lah ni kita ambil gambar memang banyak tempat-tempat hok hijau di Mekah sendiri pun. Cuma lepas daripada musim panas ni dia akan kering balik, dia akan kering. Kalau musim panas hujan juga tu pelik. Tu kita kena beringatlah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah sebut antara alamat akhir zamannya bumi Arab ni akan hijau. Tapi kalau musim ni kita kena bahasa mudah kita buat relax tidak. Orang Arab pun kejut juga orang Arab baru ni. Tapi tidak sekejut kita. Kita ni bodohlah kiamat. Kiamat tak apa, kita sedia gapo tu. Kiamat ni sama Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata diutuskan Nabi tu sedialah alamat kiamat. Sungguhnya aku diutuskan sebagai Nabi dengan kiamat ni kahatain, seperti dua jari ni. Nabi SAW diutuskan dengan kiamat seperti dua jari ni, dekat dah. Jadi kita kena sedia ya. Seperti mana hadis yang masyhur dari sudut kiamat ni, Nabi SAW tanya para sahabatnya, hak paling penting ke apa? Malladhi a'datta laha. Gapo hak mu sedia untuk kiamat ni? Kiamat ni lagu mana? Allah Ta'ala siapa masa? Allah Ta'ala ke siapa juga? Soalan yang paling besarnya, gapo hak mu sedia untuk kiamat ni? Borak cerita, saya buat cerita, saya buat. Kita molek-molek semaya tak tahu mana, puasa tak tahu mana, tapi cerita. Tapi ayatnya paling besar ialah persediaan kita. Sebab apa? Sebab di akhir zaman ni dia tak kisah bangsa gapo ke gapo. Minta maaf lah ke ujung-ujung kebelakangan lately ni. Dia banyak cerita mengenai bangsa kita dan sebagainya. Amo tidak nak kecek mengenai benda tu lah, sejarah bangsa Melayu ke gapo dak. Gapo-gapo sekali pun beriman atau tidak. Kalau kita bangsa habisa sekalipun, adakah Allah Ta'ala akan jamin kita ni akan selamat? Tak selamat kita. Tak selamat. Bangsa Arab hak penuh bisa. Kalulah dia sendiri munafik, kita kata, dia sendiri tidak Islam, Allah Ta'ala tak selamat. Bangsa lain hak penuh Eropah, kita kata, kita duduk bangga-bangga, dia tak masuk Islam, tak ada nilai dia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi kamu, antara kamu, ialah orang yang paling bertakwa. Jadi gitu juga kita. Jadi musim Tabuk ni pada waktu tersebut ialah musim panas. Di musim panas, khususnya kurma, siapa-siapa nak pergi tengok kurma, dia kena tengok pergi bila? Dia kena pergi bulan 6, bulan 7. Sebab kalau kita sebut dah sebelum daripada ni, kalendar ataupun takwim ni ada dua, takwim syamsi dengan takwim qamari. Takwim matahari dengan bulan. Matahari ni hak kita panggil miladi ke apa ni, hak matahari. Hak hijri kita panggil hijrah, tahun Islam ni kita panggil hak qamari, ikut bulan. Kalau musim dia ikut syamsi ni, musim. Bulan 1, bulan 2 sampai bulan 12 ni adalah standardnya ialah dia ikut matahari. So daripada bulan 10 sampailah bulan 2, ni memang tempoh musim sejuk standardnya. Sebelah 10, hujung 10, 11, 12, 1, 2. Start bulan 3 tu musim bulan 2 tu adalah musim kita panggil apa ni? Musim bunga, kemudian dulu barulah start musim panas. Kurma ni dia memang dia akan itunya musim panas betul. Ambo tahun 1 kita ledeh pergi rumah Syekh. Tahun 1 bukan tahun 1. Kau tahun 1 dah tak ingat dah. Tahun 1 ke tahun 2 gitulah. Tapi ada tahun 2. Tahun 1 ambo kelik awal bulan pada Ramadan. Tahun 2 kita kelik lewat sikit. Kita pergi kutip buah kurma dengan Syekh. Dia orang Arab ni dia tanam kurma dalam rumah dia lah. Apa kita tanam ni kan. Jadi dia ada kurma hak orang Arab sendiri pun suka, kurma rutop tu, dia rutop barkhi dia panggil. Jadi Syekh ada di rumah dia. Jadi kita pergi dekat, kalau zaman dulu dia ada video orang Arab tunjuk dia apa ni, dia ikat kain tu, dia stakok gitu, kita dok gitu dah lah. Zaman ni tangga ada ke, naiknya tangga lah, tapi kita pergi kutip. Tapi kutip kurma hak dia panggil rutop. Kurma ni ada kurma muda ke.
Kurma muda. Kemudian dia ada kurma rutok. Lepas daripada muda ni dia rutok. Rutok ni dia tak manis dah. Kalau kurma muda ni dia kata sponsor apple tu kan. Kena pergi Mekah lah kalau kita dah. Tak ada sponsor ke sini. So sponsor sikit. Gisa balasah ni. Sama cik. Rutoknya dia buka. Mekah. Dia start daripada muda. Kita pergi kutip tu. Kutip buat klik 2 kilo. Banyak lah. Tapi kita dah kutip zaman tu sebabnya Syawalnya akhir-akhir puasa tu musim panas. Tahun lepas tu pergi jumpa pula dengan Syekh. Padahal klik lewat dah sikit. Klik lewat sikit Syekh kata tak siapa musim lagi. Sebab kita puasa ke awal kan. Jadi tak ada kat kutip. Ayatnya kurma ni dia ada masa lebih kurangnya bulan ni ke bulan 7 lah tu. Kalau tak silap ingat lupa hamba lah. Dia tu musim hak dia omel buah. Kurma hak kita makan ni dia buat lagu mana? Adakah seumur akan buah kurma ni? Sekali setahun ya. Golik sekali setahun dia akan simpan dalam peti lah. Dia akan simpan dalam peti sejuk dia tu lah. Peti sejuk akan guna untuk setahun. Makanya kita kata kita pergi ingat apa tak buah kurma memang muda. Kurma ni memang buah sekali setahun je. Tak tahulah teknologi terkini mungkin boleh buat 2 kali setahun. Pun kita padi dah sekali. Dulu sekali kita. Lah ni 2 kali dah deh. 3 lah. Kalau Thailand tak boleh buat banyak kali lagi. Cuma teknologi terkini hamba tak pasti. Cumanya secara umumnya asalnya kurma ni sekali setahun. Dia akan bunga, lepas pada musim bunga tu dia akan muda, batulah dia ni. Kalau kita duk makan tu kita panggil tamar. Tamar ni selepas rutok dah. Cerita kurma lah ni. Kita pergi tabuk pani lah. Sudah dengan cerita kurma dah. Jadi kita berat ustaz ni. Jadi kita daripada balah, rutok, tamar. Penting kok kita tahu sebenarnya sebab apa? Sebab masa kita buka puasa, hak masa kita sunat. Tamar ni dia kering dah. Dia tak berair dah. Kalau hak muda ni dia kelak lagi. Masa rutok ni dia berair. Dia keras sikit tapi berair manis. Kemudian barulah tamar, hak kering tu. Hak kering kita duk makan, hak tak berair tu kan. Tu kita panggil tamar. Kita buka puasa, kita sunat paling afdalnya hak masa. Payah je baru rutok sini. Kalau hak paling afdal rutok. Ada perbincangan dalam fiqh ya. Kalau tak ada rutok barulah tamar. Tapi kita payah je baru rutok lah. Cumanya nak ceritanya, cerita kurma ni pun ada hukum dia. Ada hukum dia dari sudut buka puasa, adalah beberapa perkara lagi. Dari sudut kurma. Tadi hak mana tak pergi Mekah lagi tu. Salah satu perancangan yang boleh buat juga ya, selain daripada gerbang kita sebut tadi, maka boleh juga rancang untuk pergi umrah lah. Walaupun ni kalau mau kau apa, yang pentingnya kita niat molek supaya Allah Taala pilih kita. Pilih kita, pandailah Tuhan nak buat lagu mananya. Cumanya kalau orang banyak duit pun kalau lah Allah Taala tak pilih tak apa juga. Kalau lah orang kampung tapi dia niat sungguh, dia tak tahu daripada mana rezeki Allah Taala akan beri, Allah akan sampai juga. Boleh. Jadi tu insya-Allah kita akan masuk secara terperinci dalam cerita tabuk dalam minggu depan. Ada beberapa perkara yang besar akan berlaku, antaranya sebab kita nak pergi jalan pada waktu tersebut, pada zaman dulu ni perlu kepada modal. Sampai lah ni pun nak pergi jalan jauh ni modal. Kalau pergi Kuala Lumpur tak habis 1000. Tak habis dah 500 lah kita kata terik. Kalau pergi Kuala Lumpur ni minyak, makannya. Banyak perkara. Kalau zaman dulu minyak utah lah. Utah nak kena ada airnya, gotunya dan sebagainya, makanan kita dan sebagainya. Maka perlu kepada modal. Sebahagian sahabat Nabi bui. Nabi SAW memang suruh bui. Infak dengan jihad ni benda sangat besar. Infak, jihad. Jadi nak pergi ke gapo ni perlu kepada duit. Jadi perlu kepada infak. Dua perkara ni orang munafik memang sangat tak suka. Allah tak suka. Nabi bagi semangat kepada para sahabat. Abu Bakar dewi berapa teka? Abu Bakar dewi banyak mana? Semua harta dia dewi. Semua harta dia. Oh ni memang tahap paling tinggi lah. Ada kata berapa bui. Boleh kita tak boleh. Omar ke bui
separuh harta dia. Osman akan bui 300 ekor unta dan beberapa dinar akan bui. Nabi SAW akan sebut satu benda besar kepada Osman. Nabi SAW kata, sungguhnya tidak akan memudaratkan Osman. Gapo dia buat selepas daripada ni tidak akan mudarat kepada dia. Siapa faham cerita Osman, dia akan sangat penting kita tahu hadis ni. Daripada awal lagi sebelum ni ada beberapa perkara Nabi SAW sebut pasal Osman dan sebagainya. Salah satunya ni. Sebab apa? Sebab memang Osman ni uji yang besar akan berlaku pada dia. Dan daripada hadis ni lah ulama kita sebutnya, gapo berlaku pada Osman, akan berlaku fitnah banyak nanti. Sampai Osman sampai fitnah. Tidak akan memudaratkan Osman. Nabi SAW sebut dalam peperangan ni lah. Jadi hak menarik dari sudut pembahagian infak ke apa ni, Nabi SAW tak wajib suruh semua orang tu infak seperti Abu Bakar. Sebab apa? Sebab setiap orang tak sama. Banyak ambulan sebenarnya dalam kuliah-kuliah sirah kita ni, kita tahu diri kita. Kita tahu diri kita. Yang pentingnya kejujuran kita dengan Allah SWT. Cuma mana tu tak sama. Orang ada kata sebutir dengan orang ada kata 2 butir. Orang ada 1 juta dengan orang ada 100,000. Tak sama dengan kita ada 1,000 yang dalam bank. Tak sama. Kita beri RM1 ataupun RM10 tu besar dah daripada 1,000. Orang ada duit banyak tak sama. Jadi para sahabat di ketika berperang ni, Nabi SAW tak suruh Umar apa mu tak beri supaya dengan Abu Bakar ya? Abu Bakar boleh belakang ke? Tak, Nabi SAW tak buat lagu tu. Sebab Nabi SAW sangat orang yang faham psikologi manusia, sangat faham gapo dia panggil cara nak menguruskan manusia. Menguruskan manusia ni lah hak ilah daripada diri kita ya. Kita terlalu robot. Dalam gapo-gapo kat robot. So, semua respon kita. Agama ni A belakang. Demo apa tak beri 10 ya. Contohlah kita kata. Kita kata 10 ya sikit sangatlah, kita kata 100 ya. Kau boleh beri 100 ya, apa demo tak boleh beri 100 ya? Dia ada anak seorang. Tunggal. Ni ada anak sebelah. Contohlah. So benda-benda gitu akhirnya balik kepada kejujuran kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita ada hati yang bersih, maka Allah Taala akan gerakkan hati kita untuk bagi yang sesuai bagi diri kita lah. Tu secara ringkasnya mengenai perang Tabuk. Nanti kita akan tengok secara terperincinya cerita yang kita sebut-sebut tadi, teaser tadi, cerita mengenai Ka'ab bin Malik, orang itu sebab apa ni, Ka'ab bin Malik kena boikot. Kemudian cerita Osman dan sebagainya ni juga. Yang terakhirnya ialah hamba nak ulas sekali lagi dari sudut kita buat persediaan ibadat kita lah, iaitu selain daripada kita masuk tahun baru ni, kita buat persediaan dari sudut dunia kita, buat persediaan dari sudut akhirat kita. Antaranya buat persediaan untuk bulan Ramadan kita dekat ni. Kita hari ni 17 Jumadil akhir, Pani Rajab, Syaban, Ramadan. Panah enjing awal khususnya melibatkan Quran. Kalau mungkin sebelum ni kita tak pernah khatam, bulan Ramadan ni kita tak pernah khatam lah. Contoh, target tahun ni khatam. Sebelum daripada ni kita baca 5 juzuk ada contohnya. Target tahun ni 10. Hak moleknya target tinggi ke? Tak kisahlah masing-masing tahu. Tapi bila nak start boleh start panah ni. Rejab, Syaban, Ramadan. Jangan nak start Ramadan baru khabar, lambat kita start panah mana mungkin tak kurang laca Quran, jumpa pergi cari tok guru untuk pergi ngaji Quran, pelajar-pelajar banyak sikit-sikit, belajar belajar Quran, barulah di Ramadan ni kita tu. Kemudian perancangan dari sudut gerbel tadi. Lepas daripada bulan puasa kita ada pula gerbel di bulan Zulhijjah. Lebih kurang bulan 7 gitulah. 7 kan 7. Bulan 7. So rancang juga dari sudut gerbel biar paling kurang keluarga kita, dia paling kurang lah. Setiap keluarga tu ada bahagian dari sudut gerbel. Kalau boleh 2-3 gear alhamdulillah. Kalau tidak kak, keluarga kita ni sok-sok gear. Pakat lah. Tahun ni tahun kita dah contohnya. Tahun lepas tahun kita dah. Kita tolong beri duit kotak bini kita tu untuk dia, gear dia pula. Mbak tak boleh nak pakat atas 2 nama. So nama. Jadi bila nak start ni? Sebagaimana selain daripada kita tahu 1 Januari esok ni, kita buat perancangan dari sudut dunia kita perancangan juga dari sudut akhirat kita, supaya kita boleh merasakan Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala boleh memberkati harta-harta kita lah, dan juga ibadat kita. Terima kasih belaka atas perhatian, minta maaf atas salah silap.
Kalau ada apa-apa boleh lah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.